أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Demi sesungguhnya akan diuji pada harta kamu dan diri kamu, dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kitab dahulu daripada kamu dan orang-orang musyrik banyak tuduhan-tuduhan dan cacian yang menyakitkan hati. Dalam pada itu juga kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada orang-orang yang telah diberikan kitab, iaitu demi sesungguhnya hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia, dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya. Kemudian mereka membuang perjanjian setia itu ke belakang mereka, serta mereka menukarnya dengan mengambil faedah dunia yang sedikit. Maka amalah buruknya apa yang mereka dapati dari penukaran kalam Allah dan janjinya itu. Kita baca dah ayat yang dahulu, yang pertama tadi. Allah Ta'ala mengatakan bahawa orang yang beriman akan diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji harta dia, diuji diri dia, diuji keluarga dia, dicoba oleh Allah Ta'ala dengan kematian, dengan kesakitan, dengan perniagaan rugi, bertanam tak jadi, pergi ke laut tak boleh, macam-macam. Ini ujian daripada Allah Ta'ala pada mereka yang beriman. Makin kuat iman seseorang itu, makin banyak diuji. Makin kuat Islam seseorang itu, akan banyak diuji. Akan jadi begitu. Nabi-Nabi adalah yang paling hebat diuji daripada kita, kerana martabat mereka mengatasi malaikat, keimanan mereka mengatasi malaikat. Ujian mereka lebih pada kita. Kalau sakit, lebih pada kita. Boleh harta lebih, tapi syukur lebih pada kita. Nabi-Nabi, begitu keadaannya. Allah Ta'ala beri. Bila Nabi SAW pergi ke Madinah, orang Islam adalah golongan kecil. Orang bukan Islam lebih besar jumlahnya. Tetapi orang Islam bersatu. Orang Muhajirin daripada Mekah, Aus dan Khazraj Madinah bersatu. Walaupun jumlah mereka sedikit, mereka bersatu. Adapun orang bukan Islam, musyrikin, Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, macam-macam kabilah. Musyrikin pun macam-macam kabilah. Mereka lebih ramai, tapi mereka berpecah. Namun begitu mereka sangat jahat. Dah lah tak masuk Islam. Cakap bukan-bukan pula. Termasuklah menyakiti Nabi SAW. Walaupun dalam keadaan mereka berdamai dengan orang Islam, tapi tak masuk Islam, diberi keamanan kepada mereka. Tetapi cakap-cakap yang menekik, cakap-cakap yang menyentuh perasaan. Diriwayatkan Nabi berjalan melihat kumpulan orang Yahudi dan orang musyrikin. Ada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini ialah pemimpin munafik. Masa itu tak munafik lagi, dia tak tunjuk dia masuk Islam. Islam baru lagi masuk Madinah, dia tunjuk kafir lah.
Nabi menyampaikan ucapan kepada mereka yang berkumpul, ajak masuk Islam. Ucapannya dicanggah oleh Abdullah bin Ubay. Jawab main Nabi dalam majlis itu. Sudah tentulah menyentuh perasaan Nabi. Lalu Abdullah bin Rawahah kata ke Nabi, Rasulullah, sabar Rasulullah, sabar. Tak apa, sabar Rasulullah. Rawahah ni orang Madinah yang Islam sungguh. Pujuk Nabi saya bersabar. Dan Nabi memang sabar. Kemudian Nabi berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ni ialah sahabat yang terkenal. Bila dia mati bergoncang aras kerana kematian Sa'ad bin Mu'adz. Seorang sahabat yang setia pada Nabi. Dimuliakan oleh Allah. Sa'ad bin Mu'adz kata, wahai Rasulullah, sebenarnya dia ni Abdullah bin Ubay ni, belum Rasulullah mari, kami nak lasik jadi raja. Nak lasik jadi raja. Dekat-dekat nak lasik jadi raja dah. Bila Nabi mari, kami masuk Islam, kami lasik Rasulullah jadi pemimpin. Itu yang marah sangat tu. Itu sebab dia marah sangat. Kata Sa'ad bin Mu'adz, sabar wahai Rasulullah. Nabi sabar. Dan bila Nabi dan sahabatnya menang dalam perang Badar. Perang Badar orang Islam menang. Orang Islam kuat. Tengok orang Islam menang, lebih apa masuk Islam. Masuk Islam pura-pura. Mari masjid rajin. Bila Nabi tengok Nabi nak masuk masjid, beritahu Nabi siapa dah. Dia tukang khabar, Nabi siapa dah. Nabi dah datang dah. Tapi dia ni munafik. Banyak ayat-ayat Quran turun mendedahkan perbualan dia di belakang. Dia ni munafik. Allah berubah ni. Jadi sangat menyakiti Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi supaya bersabar. Wa in tasbiru, menguji harta dan diri kamu. Harta pun diuji. Dia tak beli dengan kita. Dia sekat pendapatan kita. Ini diuji. Dicoba dia Allah Ta'ala. Macam-macam dia buat. Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu. Jika sekiranya kamu sabar. Sabar menghadapi ujian itu. Buat tak tahu saja. Tahan. Jalankan tugas kamu. Cakap benda betul. Jangan berdali. Jangan duduk layan ke dia. Sabar. Fa inna dzalika min azmil umur. Kamu bertakwa. Bertakwa kepada Allah. Taat kepada Allah Ta'ala. Jangan berganjuk. Fa inna dzalika min azmil umur. Yang itu perkara yang mempunyai martabat yang tinggi. Yang dilaksanakan oleh Rasul Ulil Azmi. Rasul Ulil Azmi. Rasul yang punya keazaman yang kuat. Yang tak berganjak dan menjalankan kuat tugas. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Termasuk Ulul Azmi. 5 orang Rasul Ulul Azmi. Rasul yang paling mulia. Orang siapa yang dapat tahan sabar menghadapi ujian, orang cakap, orang kata macam-macam, orang sekat macam-macam, orang halang, dia beri pahala ulil azmi, pahala yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Kita kena percaya pada pahala ni, dan sebab itu kita kena tahan. Jadi orang kata ke kita ni kerana kita Islam, apa pahala percuma, tak ada kocek je. Bukan maya sunat dok, zikir dok, apa dok, boleh pahala orang kata ke kita. Kata ke? Ambil kata banyak, kata. Buat tak tahu. Tak ada kocek dapat pahala kepada kita. Dengan syarat kita sabar menghadapi ujian itu. Kalau sabar, insya-Allah bila dia kata dok lu, kebal balik ke dia semula. Banyak kerana mereka yang sedar dan insaf. Sesungguhnya Allah mendedahkan. Wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu fanabaduhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Dan ingatlah Allah Ta'ala telah mengadakan ikatan janji dengan mereka yang mempunyai kitab, Yahudi dan Kristian. Orang Yahudi cukup ramai di Madinah, orang Kristian tak ramai. Di mana orang-orang Yahudi Bani Israel mengadakan janji dengan nabi-nabi mereka zaman dahulu. Berjanji bila Nabi
mari Nabi akhir zaman, mari Rasul akhir zaman, mereka beriman dengan Rasul itu, berjuang menolong Rasul itu. Mereka berjanji. Tiap-tiap orang Nabi zaman dulu beritahu pada umat dia akan zahir Nabi akhir zaman. Dan Nabi akhir zaman mari, kamu berjanji beriman, ikut dan berjuang dengan Nabi itu, tolong Nabi itu. Mereka berjanji. Bahkan dia sebut dalam kitab suci mereka. Cerita Nabi Muhammad dia sebut dalam kitab Taurah. Dia sebut dalam kitab Injil. Dengan ayat-ayatnya dia sebut. Dalam berbagai bahasa. Zahir Nabi akhir zaman. Bahkan dia sebut dalam kitab Veda agama Hindu. Dalam kitab agama Buddha. Dalam kitab agama Majusi. Menandakan ada warisan Nabi-Nabi terdahulu dalam agama-agama ini. Tetapi agama itu telah diubah dan telah diselewengkan. Tetapi cerita kelahiran Nabi akhir zaman disebut dalam kitab-kitab ini. Disebut dalam kitab ini. Tetapi mereka sembunyikan. Letak di belakang. Khususnya padri-padri dan sami-sami mereka menyembunyikan kebenaran datangnya Nabi akhir zaman. Mereka sembunyikan. Khususnya orang-orang Yahudi yang berkumpul di Madinah. Diriwayatkan ini sakit baki orang Yahudi yang ikut Nabi Musa datang haji ke Mekah. Ada riwayat kata Nabi Musa datang haji ke Mekah. Orang Yahudi tinggal di situ. Ada riwayat mengatakan Yahudi datang suku Sakak setelah jatuhnya Palestin. Bila Yahudi tak ikut kitab Taurat, sebahagian mereka berhijrah dan berkumpul di Madinah. Tengok di Madinah ni ada tanda-tanda tempat hijrah Nabi akhir zaman. Madinah ni di tengah padang pasir, tapi tanah dia subur. Madinah ni di bawah dia banyak air. Ada sungai di bawah Madinah ini. Ada sungai, padang pasir, pelik. Tanaman dia subur. Nak tanah Timur Cina, tanah tomato pakai tabur begitu aja. Tak payah gali-gali apa. Tumbuh subur buminya. Buminya sangat berkat. Orang Yahudi tengok, ini tanda Nabi akhir zaman akan berhijrah di sini. Mereka kumpul di situ ramai-ramai nak tunggu Nabi akhir zaman. Bila mari Nabi berhijrah ke situ, tak ikut Nabi. Malaikat sedikit saja yang ikut Nabi. Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya yang ikut Nabi. Abdullah bin Salam tu orang alim Yahudi, ditugaskan untuk berdebat dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi, soal Nabi boleh jawab. Dan tengok pada jasad Nabi, pada tubuh Nabi, ada tanda-tanda ini Nabi akhir zaman. Abdullah bin Salam masuk Islam. Nabi SAW kata, wahai Rasulullah, jangan beritahu saya masuk Islam, saya nak menusuk. Biar orang Yahudi mari cari saja. Orang Yahudi tunggu nanti balik, tak balik. Mari nak turut. Dia nusuk. Cari siapa dia? Abdullah bin Salam. Siapa dia Abdullah bin Salam ni? Orang alim kami lah, orang alim. Kami hormat dia ni orang alim. Lalu Abdullah bin Salam potubik. Abdullah bin Salam kata, ini Nabi akhir zaman yang kita tunggu. Ini dia Rasul yang kita tunggu. Rasul sungguh. Lalu ni bukan orang dia, orang pelawak dia tu. Orang bohong terus musing selalu. Musing selalu ini jahat Yahudi ini. Fanabaduhu wara'a zuhurihim. Mereka letak di belakang. Washtarau bihi samanan qalila. Beli dengan harga yang murah kerana nak kesenangan dunia. Takut ikut Islam ni susah, payah. Kemudian Tuhan pilih orang Arab pada orang Yahudi duduk senang-senang, boleh makan riba, boleh apa-apa, tak ikut Islam. Fabi sama yashtarun, alangkah buruknya apa yang mereka beli itu. Mereka masuk neraka. Semua hasil nikmat masuk dalam perut, jadi api neraka. Sebab mereka menyembunyikan kebenaran yang mereka tahu, mereka tak beriman. Sampai hari ini pun banyak golongan ahli kitab ni yang kaji Quran, kaji kitab Injil, kaji kitab Taurat, banding dengan Quran, masuk Islam. Yang kaji sungguh benarnya Islam ni.
tetapi sikit saja. Banyaknya yang degil. Kerana kejar kepada dunia, kesenangan, ikut Islam ni diuji oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam ayat dulu tadi. Kamu akan diuji oleh Allah. Kerana ujianlah menyebabkan orang payah nak ikut Islam. Kerana Islam ni diuji. Penuh seorang alim. Di Malaysia ni tak perlu sebut lama-lama mati dah. Ini tak setuju dengan perjuangan Islam ni. Orang tanya perjuangan Islam orang ada buat ni betul ke tak? Betul, tapi payah dia tu. Payah, sebab payah. Cari hak mudah. Ini semua termasuk yang jual diri. Nak cari senang, nak cari mudah, bersama dengan Islam ni diuji. Kerana Islam ni benda mahal. Kalau benda mahal, mesti diuji. Kalau benda murah, tak diuji lagi. Batu hak dengan pasir hak harga murah. Pakai ambil aku boleh guning begitu aja. Tapi mah yang harga mahal, kena katok batu dulu. Kena gali lubang. Katok batu. Bakar. Hanguh. Tang ngetukur pula. Bahan ngetukur. Masuk lagi. Bakar lagi. Baru keluar mah harga yang mahal. Ini dia. Hak mahal ni kena uji. Hak murah tak payah uji, pakai jepuk-jepuk gitu aja. Jadi masalahnya orang nak ambil hak mudah-mudah ni lah. Sebab tu Islam ni orang payah ikut. Dengan sebab itu kita kena sedar Islam ni sesuatu yang mahal harganya yang dibayar pada hari kiamat. Kalau tak padan dengan harga semayang, puasa, zakat, zikir kita. Satu jokom mah rumah dalam syurga nak bayar dengan semayang. Berapa bilion harga, berapa trilion. Mah sebesar batu-batu bepang ini tu berapa juta harga mah. Nak bayar dengan semayang, kita semayang. Nak bayar dengan zikir. Nak bayar dengan sedekah kita. Tak padan. Allah Ta'ala bayar berpelagi kali ganda pada hari kiamat. Kerana kita diuji dengan sebab kita beramal dengan Islam, kita ikut Islam. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. Jangan sekali-kali engkau menyangka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka lakukan itu dan mereka pula suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Jangan sekali-kali engkau menyangka mereka akan terselamat dari seksa. Dan sebenarnya mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dan Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Bahagian yang pertama daripada ayat ini mendedahkan perangai orang-orang munafik yang suka menipu. Bila Islam kalah, dia hinakan Islam. Bila Islam menang, dia kata saya pun kuat Islam juga. Menonjol-nonjolkan diri dia. Dia banyak buatnya, banyak tolong ni, banyak pelawak banyak. Bohong banyak. Tujuannya untuk menipu, bukan ikhlas menegakkan agama Allah. Merasakan dirinya sangat bijak, sangat bandar penipu. Tahu menipu. Golongan ini yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji apa yang mereka tidak buat. Apa mereka buat sikit nak menunjuk-nunjuk, melebih-lebih. Riak, bukan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Orang beri semangat, dia beri semangat juga.
Tapi semangat kawat kafir lebih lagi. Semangat ke Islam ni sikit je. Kenapa Islam payah menang? Bila sikit sudah lah. Ya orang nampak kita ada semangat juga. Bila giliran Islam menangkan, orang kata kita pun sokong dah. Ini perangai ni berlaku zaman Nabi, berlaku zaman bila-bila. Kalangan ini yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu wa yuhibbuna an yu'minu bima lam yaf'alu. Mereka sangat suka kalau mereka dipuji. Kadang-kadang apa yang mereka tak buat pun, buat sikit pun orang puji melebih-lebih, sangat sukalah. Ini perangai mereka. Perangai mereka, fala tahsabannahum bimabadatin minal adab walahum adabun adim. Jangan mereka menyangka mereka selamatkan diri daripada azab Allah pada hari kiamat. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Allah Ta'ala tak terima amalan mereka ini. Tidakkah seseorang itu sangat suka dia dipuji? Itu perangai manusia. Ada seorang sahabat daripada Ansar, Sabit bin Qais al-Ansari radhiyallahu anhu. Bila turun ayat ni, terus mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, laqad khasyitu an akuna halaktu. Wahai Rasulullah, saya takut saya binasa, saya punah dah. Nabi tanya, lima, pasal apa? Katanya, Allahul mar'a an yuhibba an yuhda bima lam yaf'al. Wa ajiduni uhibbul hamda wa nahallahu anil khuyala. Wa ajiduni uhibbul jamal wa nahallahu an narfa' aswatana fawqa sautik wa ana mru'un jahwariyus saut. Wahai Rasulullah, saya ni suka kalau orang puji saya. Perangai saya. Saya suka pakai lawa-lawa. Tunjuk pakai yang lawa. Sudah tentulah pakai lawa ni nak tunjuk orang. Macam mana punuhlah saya. Saya pula jenis suara kuat. Depan Rasulullah saya cakap kuat. Allah Ta'ala larang cakap kuat depan Rasulullah. Binasalah saya, wahai Rasulullah. Lalu Nabi bersabda pada dia, kata Nabi pada dia, ala sarda an ta'isha hamidan wa tuqtala syahidan wa tadkhul al-jannah. Adakah awak redha, wahai Qais, awak hidup dalam keadaan terpuji, awak dibunuh syahid di medan perang, dan awak masuk syurga, wahai Qais? Nabi kata, bala ya Rasulullah. Saya nak sangatlah begitu. Dan memang dia hidup terpuji. Bukan macam orang munafik, dia sungguh. Tak jadi salah orang puji kita. Cuma disunatkan. Bila orang puji, kadang-kadang orang puji kita melebih. Kena sebut, Allahumma qulli fima la yaqulun ولا تؤاخذني فيما يقولون واجعلني خيرا مما يقولون. Wahai Tuhanku, ampunilah aku orang puji aku ni. Jangan engkau dosakan aku dengan sebab orang puji apa yang aku tak buat. Dan jadikan aku buat lebih baik lagi. Kita doa begitu kepada Allah Ta'ala untuk selamat daripada pujian orang. Kadang-kadang bila orang puji, kita pun leka dengan pujian orang. Itu tidak boleh. Kesimpulannya, ayat ini melarang kita letakkan dalam diri kita sifat orang munafik berpura-pura dengan Islam. Menunjuk-nunjuk dengan Islam. Kita mesti ikhlas dengan Islam. Kerana hati kita diketahui oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu belaka. Apa ada dalam kita, tak ada nak tipu. Manusia kita boleh tipu, Allah tak ada tipu sekali-kali. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah milik segala langit dan bumi.
Segala langit dan bumi milik Allah Ta'ala semua. Kerana Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi. Daripada sebesar-besar benda sehingga sehalus-halus benda dijadikan oleh Allah. Segala perbuatan benda yang besar yang kecil diketahui oleh Allah Ta'ala. Sehingga benda yang halus, kumang yang halus duduk dalam batu yang pejal, dalam batu yang keras, diketahui oleh Allah Ta'ala. Duduk dalam lautan yang dalam, diketahui oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu belaka. Macam mana kita nak sembunyi apa yang ada dalam hati kita? Tak boleh. Allah Ta'ala tahu semua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang melainkan mengikut apa yang dia mampu. Allah Ta'ala tak paksa kita. Allah Ta'ala tahu semua. Allah Ta'ala tugaskan benda yang kita boleh buat. Benda yang kita tak boleh buat dimaafkan oleh Allah Ta'ala, diampuni oleh Allah Ta'ala. Kita kena percaya. Di sinilah perlunya ilmu tasawuf. Ilmu memelihara hati, ilmu memelihara diri. Memelihara hati. Dalam Islam ni ada 3 ilmu. Ilmu yang zahir, ilmu yang batin. Ilmu yang zahir itu 2. Ilmu yang berkait dengan iman. Belajar akidah, belajar iman. Dan nak pelihara hati kita, iman ni dalam hati, Tuhan tahu. Kita kena tahu ilmu yang berkait dengan iman, dengan akidah. Ilmu yang berkait dengan amalan, ilmu fiqh. Kita kena tahu. Ilmu amalan-amalan Islam. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, dengan keluarga dan sebagainya, dengan makhluk-makhluk. Semua amal yang baik yang kita buat dengan makhluk diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Bukan sahaja kita beribadat, termasuk kita bercocok tanam. Kita bercocok tanam, dapat duit, jual hasil tanaman, memudahkan orang, dapat pahala. Kita jaga dah kebun kita, menatang pergi makan, dapat pahala. Tanaman kita rendang, orang berteduh tengah hari, dapat pahala. Dapat pahala. Bertanam berdapat pahala. Ke laut dapat pahala. Berniaga dapat pahala. Semua kerja-kerja ni mengikut saluran yang halal, yang zahir, dapat pahala. Bukan sahaja ibadat. Kerja hubungan dengan Allah, ibadat, dapat pahala. Hubungan dengan manusia, dengan anak isteri kita, jiran kita, sahabat handai, manusia, termasuk menatang, dapat pahala. Disebut dalam hadis, bagaimana seorang lelaki yang musafir di tengah padang pasir, terlalu dahaga, bertemu dengan telaga. Telaga tak ada timba. Telaga boleh turun naik. Dia turun dalam telaga, minum air. Lalu dia naik, tengok seekor anjing yang dahaga menjilat tanah. Lalu dia berkata, anjing ni dahaga macam aku dahaga tadi. Lalu dia turun, bubuh air dalam kasut, dia gigit kasut khabak, beri minum anjing. Allah Ta'ala beri rahmat kepadanya. Oh nanti nanti kena samuk pula kau. Tak tanya dah bab tu. Kita duk main mazhab sebaiknya kata tak boleh kena basuh 7 hari ni. Main kot tu, main duduk dalam ni. Tolong anjing, najis moral lazah. Disebut dalam hadis ni. Hadis yang sahih. Seorang perempuan masuk neraka, kurung kucing, tak boleh makan, mati kucing itu. Masuk neraka dengan sebab itu. Dengan sebab kurung kucing, tak boleh makan, mati, mampu. Masuk neraka kerana dia tak bertaubat pada Allah Ta'ala. Menunjukkan hubungan kita dengan semua makhluk diketahui oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memiliki segala langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Semua duduk di bawah kerajaan Allah Ta'ala. Yang besar, yang kecil, yang halus, termasuk yang ghaib, yang kita tak nampak, malaikat, jin, hantu, syaitan. Tuhan nampak semua. Tuhan dengar semua. Tuhan kira semua. Segala amalan mereka. Semua di bawah kerajaan Allah Ta'ala. Itulah besarnya kerajaan Allah Ta'ala. Kerajaan yang ada atas muka bumi ini
habuk yang halus saja, lebih halus pada habuk lagi. Dengan sebab itu kita kena sedar kekuasaan Allah Ta'ala, kena tunduk pada Allah Ta'ala, jangan tipu dalam perkara Islam ni. Islam ni kepunyaan Allah, nak tipu dalam perkara Islam, Allah Ta'ala tahu belaka. Maka Allah Ta'ala hukum orang munafik yang menipu dengan Islam. Bukan dia tipu orang, dia tipu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu dia tipu. Jaga hari kiamat dia kena hukum. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan kekuasaan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka juga memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan beroleh seorang penolong pun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, yakni Rasul, yang menyeru kepada iman. Katanya, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, oleh itu ampunkanlah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti, yang banyak berbuat kebajikan. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami pahala yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Mu, melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Setelah disebut dalam ayat yang terdahulu tentang kejadian langit dan bumi, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut ayat ini yang meminta supaya kita berfikir dan berzikir, ingat kebesaran Allah, kekuasaan Allah, dan berdoa kepada Allah dengan bersyukur di atas nikmat iman dan minta selamat di hari akhirat, hari kiamat. Mengikut At-Tabarani, seorang ulama dalam ilmu hadis, daripada riwayat daripada Sa'id bin Jubair, iaitu seorang alim di kalangan tabi'in, dan Abdullah bin Abbas, alim kalangan sahabat. Ayat ini ada sebab turunnya. Berpunca
bila orang Quraisy, orang kafir Mekah, bertemu dengan orang Yahudi. Mereka tanya orang Yahudi, apa kelebihan yang dibawa oleh Nabi Musa, oleh Rasulmu Nabi Musa. Lalu orang Yahudi kata kelebihannya ialah tongkat mukjizat dan keluar cahaya putih daripada tangannya. Mukjizat Nabi Musa. Kemudian puak-puak kafir Mekah ni bertemu dengan orang Kristian. Tanya orang Kristian, apa kelebihan Nabi Isa? Lalu Kristian beritahu kelebihannya dapat menyembuh penyakit kusta, penyakit baras, penyakit bala, dan menghidupkan orang mati. Ini mukjizat Nabi Musa. Lalu mereka balik bertemu dengan Nabi SAW. Kata mereka, wahai Muhammad, doa pada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan Bukit Safa ni emas. Kena harta je. Minta Nabi doa supaya Bukit Safa jadi emas. Pergi cakur hari-hari lah ambil emas tu. Ini kepala otak dia. Dia tak tahu bila emas tu jadi macam batu, boleh buat jalan raya, murah harga dia. Bodoh. Tapi itulah dalam fikiran dia, bila Bukit Safa jadi emas, Mekah paling raya, paling kaya. Senanglah. Itu dalam kepala dia. Lalu Nabi berdoa kepada Allah. Allah menurunkan ayat yang dibaca tadi. Ayat yang mahal, lebih daripada emas lagi. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kalau beri emas, boleh beri makan sedap, jadi tahi je. Habis. Allah Ta'ala beri kelebihan daripada dunia sampai ke akhirat. Firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, kejadian segala langit dan bumi, bulan, bintang, matahari, cakrawala, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan berbeza siang dan malam. Tuhan jadikan kadang-kadang siang panjang, kadang-kadang malam panjang. Waktu tak sama. Itu diatur oleh Allah Ta'ala. La ayatin li'ulil albab, menjadi tanda-tanda dan dalil-dalil bagi mereka yang mempunyai akal fikiran. Itu semua cukup menjadi dalil bagi mereka yang berakal, yang fikiran molek, fikiran dia betul, bukan fikiran bodoh. Fikiran yang panjang, pandang ke hadapan lebih panjang dari dunia sehingga akhirat. Siapa yang fikiran bijak pandai ini? Tuhan sebut sifatnya, alladzina yadhkuruna Allah, mereka yang berzikir menyebut Allah Ta'ala, ingat akan Allah, qiyaman, pada masa berdiri, sepanjang masa ingat pada Allah Ta'ala, pada masa berdiri berjalan, wa qu'udan, dan pada masa duduk pun ingat ke Tuhan, wa ala junubihim, dan pada masa berbaring, masa itu berbaring pun ingat ke Tuhan, sepanjang masa ingat ke Tuhan. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka berfikir tentang kejadian segala langit dan bumi. Tengok langit, tengok bumi, tengok makhluk-makhluk yang ada di hadapan kita, berfikir tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Ta'ala. Ini orang yang bijak, orang yang pandai untuk menambahkan iman, keyakinan pada Allah Ta'ala. Semua Allah Ta'ala buat baik. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, Engkau tidak jadikan ini sesuatu yang batil. Semua yang Tuhan buat ni molek belaka, termasuklah tahi jadi baja, benda yang najis jadi baja, benda yang bersih jadi manfaat. Serta-merta yang najis pun ada manfaat juga, yang haram ada manfaat, bukan untuk makan, untuk tujuan yang lain, tujuan obat, tujuan macam-macam.
Tak ada yang batil yang Tuhan buat, semuanya baik. Subhanak, maha suci engkau wahai Tuhan kami. Maha suci engkau wahai Tuhan daripada sifat kekurangan. Semua yang Tuhan buat tu baik belaka, adil baik. Faqina azaban nar, maka peliharakanlah kami berazab neraka. Minta selamat di hari akhirat, bukan selamat dunia saja. Yang penting selamat di hari akhirat. Tak dibakar dalam neraka kerana kafir, dipelihara iman. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, engkau telah kecewakan dia. Barang siapa yang masuk dalam neraka, kecewa, rugi, kehidupannya tak mendatangkan kebaikan. Minta jangan begitu. Wa malil zalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang yang zalim itu penolong-penolong. Orang yang zalim Tuhan tak tolong sampai bila-bila. Walaupun kelihatan dia gagah, dia menang di atas dunia, dia kuat, sebenarnya Tuhan tak tolong. Dia boleh buat macam-macam tu untuk melayakkan diri jadi ahli neraka, untuk tambah dosa je, tambah beban je. Allah buat banyak, buat zalim lagi, buat zalim sampai layak jadi ahli neraka, untuk layak jadi ahli neraka, buat zalim. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an amin bi rabbikum fa amanna. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan yang menyeru supaya kami beriman. Seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kami beriman, an aminu bi rabbikum, supaya beriman kepada Tuhan mereka. Fa amanna, maka kami pun beriman wahai Tuhan kami. Kita mengaku kita beriman pada Allah, mengikut seruan Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, dan tebuskanlah segala kesalahan kejahatan kami dengan keampunan, tukar dengan pahala dihilangkan dosa itu. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikan kami bersama dengan orang-orang yang baik. Jangan mati bersama orang jahat, minta mati bersama dengan orang yang baik. Dan sebab itulah kita disuruh berkawan dengan orang baik, duduk dalam majlis yang baik, jangan hadir dalam majlis syirik, majlis tak pakai gawa, majlis puja iblis, majlis puja syaitan. Lama mati dalam majlis tu, mati dalam majlis kaca tu, maka buruk akhir hayatnya. Kita minta kita mati bersama orang yang baik, duduk dalam majlis yang baik. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa atina ma wa'adtana ala rusulik, tunaikanlah pada kami apa yang telah kau janjikan kepada rasul-rasulmu. Tuhan janji melalui rasul-rasul nak beri pahala pada mereka yang beriman, mengerjakan amal yang saleh. Wahai Tuhan, tunaikan janji ini. Wala tukhzina yaumal qiyamah, jangan engkau kecewakan kami pada hari kiamat. Wahai Tuhan, jadikan kami orang yang beruntung, yang berjaya pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau wahai Tuhan kami tidak mungkin janji sekali-kali. Tuhan tak mungkin janji. Kita minta kita termasuk dalam mereka janji oleh Tuhan, janji dapat syurga dari akhirat.